Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ni. Okey, video seram kita pada kali ni dia bagi tajuk Dobby layan diri. Ya, dekat Dobby layan diri tu kalau pergi malam-malam, tengah malam macam tu kan. Ramai jugalah yang terkena. So dalam video ni ada beberapa kisah yang saya akan combinekan, tapi semuanya melibatkan Dobby layan diri tu, dan enjoy je lah. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama ni kita bagi nama samaran dia sebagai Lisa. Jadi katanya memang daripada kecil lagi dia selalu sangat nampak benda-benda gaib ni tau. Tapi makin dia besar ni makin kurang. Biasalah kan. Lepas tu dia cakap dia bersyukur sangat lah, sebab yalah makin besar ni dah tak nampak dah benda-benda tu semua. Jadi pada kali ni dia nak ceritakan kisah dia yang mana dia ditakut-takuti dekat kedai Dobby. Dobby yang dimasukkan ni adalah Dobby layan diri yang pakai mesin tu kan, masukkan duit je, lepas tu tekan-tekan dah settle. Jadi memang selalunya kalau cadar dia ni dia akan pergi hantar Dobby sana. Jarang sangatlah dia nak masuk sendiri. So ada satu hari tu dia nak try hantar cadar ni semua dekat kedai Dobby self-service tau. Mungkin biasanya dia akan gunakan Dobby yang ada orang yang handle tu kan. Jadi sampai je dekat kedai tadi, dia tak pergi seorang-seorang tau. Sebenarnya dia pergi dengan suami dia dan juga dengan anak-anak dia. So dah sampai tadi, dia parking, suami dia parking kereta, dia pun turun daripada kereta tu kan. Suami dia dengan anak-anak dia yang lain semuanya tunggu dalam kereta. So dia je lah yang masuk ke dalam Dobby tu. Yelah masa tu dia agak rushing jugalah, sebab dia orang fikir lepas dah masukkan pakaian dia tadi, sebab masa tu katanya dia orang macam agak rushing jugalah. Yelah dia orang plan lepas je dia orang hantar cadar-cadar tadi pergi Dobby, masuk ke dalam mesin, lepas tu dia orang nak pergi makan. Jadi masa tu dia pun turunlah seorang-seorang kan. Bila sampai je dekat depan kedai tadi, dia turun, keadaan dekat situ sunyi je. Masa tu dia pun tarik lah plastik hitam dia, plastik sampah tu kan. Jadi dia masukkan cadar-cadar dia dalam plastik sampah tu lah. Kat dalam kedai tu pun kosong, tak ada orang, sunyi sangat katanya. Lepas dah masuk tu, barulah dia perasan rupa-rupanya ada seorang lelaki ni yang tengah duduk dekat atas satu kerusi panjang tau. Tapi lelaki ni pelik tau. Yelah dia pakai baju kemeja. Pasal baju kemeja dia tu lusuh sangat. Dah tu dia pakai seluar slack. Seluar slack ni pun sama, lusuh, lepas tu pudar, macam ada warna-warna macam gitulah. Dah tu daripada gaya lelaki ni berpakaian, Lisa ni fikir lelaki tu orang Indonesia, tak pun mungkin Bangla macam tu lah. Kalau dalam gambaran saya, macam Shah Rukh Khan dalam cerita zaman-zaman dulu tu kan, pakai seluar slack macam gitu, lepas tu baju kemeja yang agak-agak putihnya, tak putih sangat, macam kuning-kuning sikit. So lelaki ni dia duduk dalam keadaan tertunduk. Tunduk dia tu tunduk sangat-sangat. Katanya macam kepala ni dah putus dah. Bayangkan muka dia pada masa tu tak nampak langsung. Dah tu Lisa ni perasan dekat baju lelaki ni kan, dekat bahagian dada macam tu lah, ada tumpukan warna-warna yang kurang jelas tau. Jadi tumpukan tadi nampak seakan-akan darah yang dah lama kering macam tu kan. Dia jadi agak kecoklatan macam tu. So katanya bahagian tumpukan darah tu dilindungi dengan kepala lelaki ni. Boleh bayangkan betapa menunduknya dia time tu. Betul lah kan kalau Lisa ni cakap dia nampak macam lelaki ni kepalanya dah putus dah. Dah tu dia perasan rupa-rupanya dekat bahagian kepalanya pun penuh dengan kesan-kesan darah yang dah kering tau. Katanya memang seram gila lah time tu. Jadi bila dia dah nampak tadi, jantung dia apalagi terus berdegup kencang kan. Dah tu badan dia pun dah menggeletar dah. So dia pun macam bertanya-tanya lah dalam hati dia ni, siapa pula lelaki ni? Orang gila ke? Hidup ke tak dia ni? Sebab yelah gayanya tu memang pelik sangat kan. Jadi dia pun cuba untuk abaikan lelaki ni, dan dia terus jalan pergi ke arah mesin yang paling hujung. Jadi kedudukan mesin dekat dalam kedai tu dia bentuk L tau. So susunan mesin semua akan berbentuk L macam tu lah. Jadi dekat hujung L tu ada satu kerusi panjang. So dekat kerusi panjang tu lah lelaki tadi duduk. So katanya kalau dia jalan terus ke depan sana, dia dah tak nampak dah lelaki tu. Dah dilindungi dengan mesin-mesin dah. So pada masa tu bila dah sampai dekat mesin yang paling hujung tadi, dia pun nak masukkan cadar-cadar dia lah. Masa tu dia perasan tau, katanya selang dua mesin daripada mesin yang dia nak guna time tu
dekat bawah, dekat lantai tu penuh bertaburan dengan kain-kain. Ya, dekat atas lantai tu lah penuh dengan kain, dan katanya ada setengah kain tu masuk ke dalam bakul. Dah tu dia tengok ada juga kain yang masih lagi ada dalam mesin. So dia pun pelik lah kan. Tapi dia terfikirlah dalam hati dia, katanya mungkin orang yang punya baju ni kena kacau kot. Sebab nampak daripada, yelah, bersepah macam itu kan, nampak macam kelam kabut dia melarikan diri. Katanya itu macam andaian dia je lah. Dah tu tiba-tiba je dia teringat balik dekat lelaki misteri yang kat depan tu kan. Dan tiba-tiba je dia rasa macam takut semacam. Dah tu dia lari tinggalkan kain-kain dia dekat mesin tu. Bila dah sampai dalam kereta tadi, katanya suami dia dengan anak-anak dia semua boleh ketawakan dia tau. Dah tu lelaki dia tanya kenapa kan, tapi dia senyap je, dia tak jawab. Cuma dia cakap biar lelaki dia pula yang pergi ambil syahadah tu semua. Jadi masa suami dia ni pergi ambil syahadah tu, dia tengok lelaki tadi dah tak ada dah. Dah tak ada dah dekat kerusi yang panjang tu kan. So dia rasa pelik lah kan. Dah tu suami dia masuk dalam kereta balik. Dia pun tanya suami dia. Dia tanya, awak ada nampak tak lelaki yang duduk dekat kerusi tu? Tapi suami dia cakap, mana ada siapa? Tak ada siapa-siapa pun dalam lobi tu. Dia macam tak puas hati kan. Lepas tu dia tanya lagi, dekat kerusi tu ada orang duduk tak? Lepas tu suami dia cakap, tak ada. Tak ada siapa-siapa. Kosong je. Semua kerusi kosong. Dan masa ni lah baru dia buka cerita. Dia cerita kata dia nampak penampakan seorang lelaki tu kan, seorang lelaki misteri dengan kepalanya dah ke bawah macam gitu, seolah-olah dah putus. Lepas tu nampak macam ada darah. So sebab tu lah, sebab dia rasa macam tak sedap hati lah, dia lari daripada situ tu. Tapi kena gelak pula. Katanya suami dia menambah tau. Suami dia cakap, entah lelaki tu mati kena bunuh kot. Yelah masa buat bangunan dulu, sebab tu lah ada kesan darah dekat baju tu. Katanya sejak kejadian tu memang dia dah tak berani dah nak lalu dekat kawasan situ. Sebenarnya kawasan tu pun kawasan kedai yang baru dibuka tau. Okey, kisah kita yang kedua ni daripada Yaya. Masa tu dia pun nak pergi mendobi juga. Senangkan ayat kita mendobi. So dia nak guna dobi layan diri tu lah. Katanya lepas dia masuk je dekat dalam kedai dobi tu, dia dah rasa tak sedap hati dah. Rasa seram sejuk je. Yelah sebenarnya dia pernah juga dengar khabar kata kedai dobi ni memang keras sikit. Dan kedai dobi ni memang tak ramai pun. Walaupun sekarang ni pada musim hujan. Biasanya kan kalau hujan je ramai orang mendobi kan. So kalau nak comparekan dobi yang ini dengan dobi-dobi yang lain yang ada dekat sekitar kawasan tu, memang dobi inilah yang paling sunyi. Tapi pada masa tu dia terpaksa juga cuci dekat dobi ni sebab dia dah tak ada baju bersih dah. Pada masa tu sebenarnya dia tinggal dekat rumah sewa. Lepas tu dia cakap kalau nak beli mesin basuh sendiri kan yelah tak mampu pula. Biasanya dia basuh tangan je. Tapi ini sebab yelah hujan kan. So dia nak mendobi lah. Jadi masa dia kendong bakul tu masuk ke dalam kedai dobi, tak ada orang lain dekat sana. Dia seorang je. Sunyi je dalam kedai tu. Dan katanya sunyi dia tu lain macam tau. Padahal baru pukul 11 malam. Tapi pukul 11 malam tu dah kira lewat dah tu. Tambah lagi dah banyak cerita misteri kan dekat kedai dobi ni. Beranilah dia masuk kedai tu pukul 11 malam. Tambah pula katanya pada masa tu hujan renyai-renyai dekat luar. Ya Allah, berani betul. Biasanya kalau hujan renyai-renyai dekat luar, dia nak elak daripada hujan tu, dia masuk dalam rumah tau. Dah tu masa dia masuk ke dalam kedai dobi, dia perasan ada salah satu lampu dekat kedai tu berkelip-kelip, macam rosak macam tu lah kan. Daripada suasananya ni pun kita dah boleh bayangkan betapa creepynya tempat tu. Lepas tu dia cakap lampu ni setiap kali termati je, dia akan muncul bayang-bayang dekat kawasan yang terhadang tu tau. Double creepy. So dia tak nak fikir yang tempat tu seram ke apa. Dia cepat-cepat pergi tukar duit kepada token. Lepas tu dia masukkan baju-baju kotor dia ke dalam mesin basuh tu. Dan katanya masa tu dia pilih mesin yang paling besar sebab yelah baju kotor dia tu agak banyak juga. Katanya dekat 2 minggu jugalah dia tak basuh baju. Banyak lah kan terkumpul kan. Jadi masa dia masukkan token shilling tadi ke dalam mesin, dia ada perasan tau yang tangan dia ni macam agak menggeletar sikit, terketar macam tu kan. Bila mesin tadi dah on, dah start dah, dia pun pergilah duduk dekat sebuah kerusi plastik yang ada dekat situ. Dah tu keluarkan telefon. Yelah nak alihkan perhatian kan daripada suasana yang sangat menyeramkan dalam dobi tu. Dia keluarkan telefon, main-main telefon. Beberapa minit lepas tu dia rasa macam makin tak tenteram tau. Walaupun dah cuba alihkan perhatian ni, tapi tak boleh juga.
juga. Yalah, Dobby tu terlalu sunyi. Yang dia dengar cuma bunyi mesin tu je yang tengah basuh tu kan. Dah tu dia perasan, kadang-kadang dia ada dengar bunyi dentingan token yang jatuh tau. Seolah-olah macam ada orang datang, lepas tu masukkan duit, tokennya jatuh kan. Keting, keting, keting. Tapi bila dia kalihkan pandangan, tengok ada orang lain kan. Tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Cuma tak tahulah kenapa dia rasa macam dia bukan sendirian dekat situ. Dia rasa ada seseorang ataupun mungkin sesuatu yang tengah perhatikan dia sekarang ni. So masa tu bulu roma dia, bulu tengkuk dia habis. Tiba-tiba je meremang, berdiri tegak semuanya. Dah tu anak mata ni tak payah cakap lah, melilau sana melilau sini kan. Duk pastikan lah sama ada orang ke tak. Dan tiba-tiba mesin basuh dia pun berhenti, bunyi beep macam tu kan. Maksudnya dia dah settle lah basuh tu. So dia pun cepat-cepat buka pintu mesin tadi, keluarkan baju-baju dia dan masukkan dalam bakul. Masa dia keluar baju yang terakhir, dia ada nampak ada satu gumpalan hitam tau. Gumpalan hitam tu pula ada dekat dalam bakul dia. Mula-mula tu dia terfikir juga, dia macam terdetik lah kan dalam hati dia kan, apa benda pula ni. Lepas dia tengok betul-betul, benda tu macam panjang, lepas tu hitam dan mengunjur ke dalam mesin basuh tau. Tak tahulah daripada mana datang keberanian dia. Mungkin perasaan ingin tahu tu lagi kuat kot. Boleh dia pergi jenguk ke dalam mesin basuh tu tau. Lepas dia dah jenguk dalam mesin basuh tadi, habis seluruh badan dia ni dah seram sejuk dah. Sebab rupa-rupanya gumpalan hitam tu adalah rambut. Dan wajah pemiliknya pun ada dekat dalam ruang gelap dekat dalam mesin basuh tu. Bayangkan, bila dia dah menjenguk ke dalam mesin basuh tadi, makhluk tu pun tengah tengok, tengah pandang ke arah dia tau. Katanya matanya tu merenung tepat dekat mata dia. Lepas tu senyuman dia tu memang mengerikan. Dah apa lagi masa tu terus dia menjerit, lepas tu berlari ke belakang kan. Dan katanya pada masa tu dia tergelincir tau, sebab dekat belakang tu ada kerusi. Lepas tu dia tersadung kerusi tu, terjatuh dekat lantai. Masa dia jatuh dekat lantai tu, dia dapat dengar ada hilai tawa daripada mesin basuh tu. Ya, makhluk tu gelakkan dia tau. Dah tu dia cuba sedaya upaya untuk bangun. Dia capai bakul yang berisi baju tu dan terus berlari keluar daripada Dobby tu. Dah tak toleh belakang langsung tau, sampailah dia ada dekat luar sana. Dah sampai dekat luar tu, dia macam tarik nafas lah kan. Cool down dulu. Lepas tu dia fikir balik, sebab dia tak pasti sangat apa yang dia nampak. Betul ke apa yang aku nampak tadi kan? Lepas tu dia terfikirlah juga, mungkin makhluk ni kot yang selalu mengganggu pelanggan-pelanggan sebelum ni. Sebab itulah ramai sangat yang cakap dekat situ tu keras kan. Atau mungkin juga semua ni macam imajinasi dia je. Sebab yelah, dia kan dah banyak dah dengar cerita-cerita hantu dekat situ. Katanya memang dia dah takkan pergi lagi lah dekat Dobby lain diri tu. Yelah, dah pernah kena kan. Dia pun cepat-cepat balik ke rumah, kunci pintu, seolah-olah macam tak nak bagi benda tu masuk lah. Katanya macam tu. Okay, kisah yang last ni namanya Maya tau. Maya pada masa tu masih lagi SPM dan dia baru lepas berhenti kerja daripada sebuah kedai Dobby. Jadi yang dia nak ceritakan ni masa dia bekerja dekat kedai Dobby tu. Pada masa tu mak dia agak membebel jugalah. Yelah, kenapa berhenti kan? Gaji dah okey. Lepas tu boleh tinggal dekat situ, dekat kedai Dobby tu. Allowance pun ada. Bos pun baik walaupun non-Muslim. Sebenarnya dia malas nak cerita dekat mak dia apa yang dia kena hadap masa dia dekat kedai Dobby tu. Yelah, sebab biasanya kalau ada banyak sangat pakaian, dia memang nak kena tidur dekat kedai Dobby tau. Yelah, bekerja sampai malam macam tu kan. Dan dia selalu sangat kena ganggu masa dia bekerja dekat kedai Dobby tu. Jadi antara peristiwa-peristiwa yang dia kena ganggu ni, yang pertama, masa tu bos dia baru buka kedai Dobby ni tau. Dan katanya baru je selesai upacara sembahyang agama dia. Tapi Maya, dia macam tak kisah sangat. Yelah, ikut agama dia lah kan, lantak dia lah. Tapi yang tak bestnya, bila dia dah settle dah sembahyang dia, dah baru buka ni, dia suruh Maya yang tidur dekat kedai Dobby tu tau. Maya pada masa tu terus setuju. Tak fikir panjang lah kan. Lagipun, yelah, siapa tahu dekat rumah ni haunted ke tak kan. Rupa-rupanya malam pertama pun dia dah dapat gangguan dah. Sebelum tu saya nak cakap dekat luar ni hujan tau. Kemungkinan akan dengar lah bunyi hujan tu. Malam pertama dia tidur situ, dia baru je lepas mandi. Lepas tu dia bersiap-siap solat macam tu kan. Pada masa tu sebenarnya dia dah rasa tak selesa dah. Dia rasa macam anda sedang diperhatikan macam tu kan. Yang paling penting, dia bukan diperhatikan oleh satu je. Maksudnya oleh seseorang ke satu makhluk je, tak. Tapi dia rasa macam
ramai sangat tengah perhatikan dia sekarang ni. Kira berani jugalah dia nak tidur dekat situ kan, tempat baru, tapi tidur seorang-seorang, tak ada pengajak kawan ke apa. Masa tu dia tak nampak tau, tapi dia boleh rasa lah. Cuma dia buat bodoh je. Lepas tu dia terus siap-siap dan angkat takbir untuk semayang. Masa dia angkat takbir tu, Allahu Akbar macam tu kan, masa tu dia dengar dengan jelas suara seorang perempuan tengah mengejek dia. Allahu Akbar. Bunyi juga tau. Yang ni yang paling creepy sebenarnya. Berdiri daripada rumah walaupun sekarang ni tengah hari. Sebab banyak-banyak orang kata apa, usikan ni saya paling tak boleh kalau bab-bab sembayang ni tau. Macam yelah, kita kan sembayang, lepas tu tiba-tiba dengar pula yang kat belakang ni. Kadang-kadang tu saya macam paranoid sendiri tau. Sebab tu lah saya tak suka sangat kalau bab-bab yang macam gitu. Okay, pada masa tu dalam hati dia fikir, apa pula ni, kusyuk tu memang ke laut dah. Dan yang paling penting, suara perempuan tu ikut je tau. Apa yang dia sebut, suara tu akan ikut. So masa tu dia positifkan diri. Dia fikir mungkin jin Islam tak. Yelah, rajin kan, ikut sama-sama jadi makmum. Sampailah dia sujud masa tu, tiba-tiba je dia rasa ada satu sepakan yang kuat sangat pergi tendang punggung dia tau. Bayangkan masa dia tengah dah sujud tu, boleh dia pergi tercampak dekat depan. Betapa kuatnya tendangan tu. Masa tu apa lagi, marah lah dia kan. Lepas tu cakap tak guna, ni mesti jin bukan Islam ni. Jadi Maya ni dia marah, tapi yelah takut lah juga. Dah tu dia sambung solat sampailah habis. Dan gangguan tu berhenti sampai situ je. Tapi rasa diperhatikan tu sampailah subuh. Okey, kejadian nombor 2 pula. Ada satu malam tu dia bawa adik dia tau untuk teman dia tidur dekat situ lah. Yelah, macam biasalah kalau ada banyak sangat barang-barang yang nak kena basuh, baju yang nak kena basuh, memang dia nak kena bermalam dekat situ. Tak boleh nak tangguh-tangguh dah. Dah tu dia ada kawan yang sama kerja dengan dia. Cuma kawan dia tu shift siang. Katanya gaji dia pada masa tu agak besar sikit lah. Sebab yelah dia senior. Lepas tu dia akan bekerja sampai malam kan. Jadi adik dia ni namanya Mael, yang berumur 15 tahun pada masa tu. Jadi dah malam dah. Mael tadi macam agak mengantuk malam tu. Dia terus ke bilik tidur dekat bahagian belakang. Lepas tu dia tidur awal lah. Masa Maya ni tengah buat kerja, dia dengar ada orang berlari daripada belakang sana terus pergi ke pintu depan. Rupa-rupanya adik dia yang berlari. Adik dia menjerit, "Tolong Kak Maya, tolong aku." Macam tu kan. Jadi masa tu dia nampak lah adik dia berlari ke arah dia, dah menangis-nangis dah. Bayangkan adik dia lelaki kan. Lepas tu adik dia ni jenis yang orangnya yang kasar-kasar macam tu. Dan untuk buat dia menangis memang susah sangat. Jadi masa dia tengok keadaan adik dia yang macam gitu, dia dah boleh agak dah, mesti si Mael ni terkena ni. Jadi Mael tadi pun ceritakan lah, sebelum dia ke katil, dia ke tandas dulu untuk buang air kecil. Lepas tu dah settle semua, dia pun nak keluar daripada tandas tu kan. Tengok-tengok pintu tandas tadi tak boleh nak buka tau. Dia macam terkunci dekat dalam tandas tu. Dah tu dia ketuk-ketuk pintu tu, dia jerit-jerit nama Maya, "Maya tolong kan, tolong buka pintu ni." Tapi Maya dia tak dengar apa-apa pun. Dah tu pelik, pintu ni dia jenis yang kunci daripada dalam tau, bukan kunci daripada luar. So macam agak mustahil lah. Macam mana dia tak boleh nak buka pintu tu kan. Siapa yang menahan pintu tu? Mael yang ada dekat dalam toilet masa tu, dia dah mula rasa takut dah. Dan tiba-tiba dia terdengar ada suara perempuan. Perempuan tu cakap apa? "Padan muka kau, rasakan." Dalam 5 minit jugalah dia terkunci dekat dalam toilet tu, barulah dia boleh keluar daripada tandas. Dekat depan tandas, dia terkejut sebab dia nampak Maya dekat situ. Dah tu Maya yang ada kat situ tadi tanya dia, "Kau okey ke tak ni?" Jadi Mael tadi pun cerita lah, kata dia terkunci kan. Dah tu Maya tu mengangguk je. Mael masa tu dia tak fikir benda pelik pun. Yelah, dia tengok kakak dia kan yang ada dekat situ. Dia pun terus pergi ke katil. Dah get ready nak tidur lah kan. Masa dia nak tidur tadi, sekali lagi Maya yang itu tegur dia, panggil nama dia, "Mael, semua okey kan?" Masa ni Mael pandang ke arah jelmaan Maya tu, dan jelmaan tu dan makhluk tu memang betul menyerupai Maya. Cuma pada masa ni mata putihnya terbeliak tau, tak ada mata hitam langsung. Lepas tu senyuman dia pula, dah tu makhluk yang menyerupai Maya tadi, dia senyum luas gila sambil-sambil muntahkan banyak darah. Darah tu pula habis terkena dekat bajunya tau. Jadi sebab tu lah Mael tadi berlari keluar sambil-sambil minta tolong si Maya ni. Time ni Maya peluk je adik dia. Lepas tu ajak adik dia balik rumah. Sebab yelah, makhluk tu dah berani menyerupai dia kan. Satu lagi, tiba-tiba je plastik yang ada baju-baju dekat dalam tu, dia dah susun rapi dah dekat rak. Tiba-tiba je satu persatu boleh jatuh.
Jadi bila dah kena kacau teruk macam gitu, diorang berdua terus naik motor diorang balik ke rumah. Sampaikan Dobby tu sendiri pun tak sempat nak kunci tau. Katanya lantak lah siapa yang nak mencurikan, siapa yang berani masuk kalau dah setannya pun macam gitu. Jadi sebenarnya banyak lagi lah peristiwa yang dia kena kacau dengan makhluk yang ada dekat rumah tu. Cuma inilah antara yang paling ekstrim yang dia pernah alami. The end. Seram ke tidak? Saya rasa seram yang buat solat tu lah. Memang seram gila. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.